Alhamdulillah. Jawapannya ada, ringkas. Saya daripada Sekolah Agama Menengah Rawang. Minta maaf. Teknikal. Ada. Sebab itulah ia dimasukkan dalam perbahasan fiqah kerana mestilah dalam perbahasan fiqah tu dia adalah ibadah, mesti ada dalil daripada Allah. Betul. Apakah dalil daripada Allah SWT itu? Iaitulah daripada Al-Quran. Daripada kitab A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Taala berfirman, Hakim boleh baca Hakim? Boleh Ustaz? Apa dia kata? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Masya-Allah. Betul ke Ustaz? Fasih dengan tajwid, dengan makhraj. Alhamdulillah. Bagus. Wa ahallallah, halal kan? Allah telah menghalalkan al-bai' seperti yang kita dah belajar tadi, al-bai'. Wa harrama haram, ar-riba riba. Jadi di dalam kita menulis jawapan, kalau seandainya soalan tu kata uzkur dalilan minal kitab kan, atau uzkur ad-dalil minal kitab kan. Maka kita kena jawab daripada Al-Quran ni, tengok ejaan ar-riba tu. Biasa budak akan salah ejaan. Budak akan tulis ar-riba ada hamzah. Oh, salah Ustaz Potong satu markah. Oh, sayang. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey. Surah Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah juga ada menceritakan tentang kelebihan jual beli. Berartinya Rasulullah pernah menyebut tentang jual beli dan Rasulullah sendiri pun pernah berjual beli. Betul. Maka confirmlah kan dengan perbuatan Nabi, dia adalah menjadi dalil hujah harusnya berjual beli. Okey. Daripada Abi Burdah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al-kasbi atyabu wa afdal. Nabi tanya kepada para sahabat. Maka su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Nabi, pekerjaan yang paling atyab, paling bagus dan paling afdal, yang paling terbaiklah, afdal kan. Apakah itu pekerjaannya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadihi. Pertama sekali, pekerjaan seorang itu dengan menggunakan tangannya sendiri, tidak melalui tangan orang lain kan. Atau kita makan makan dia punya faedah kan, kita sendiri buat. Okey, main kita jual kalau barang lah. Okey. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang mabrur, yang baik, yang kalau haji mabrur yang tidak disertai dengan perbuatan yang tak elok lah. Kalau jual beli yang mabrur yang tidak disertai dengan tipu, gharar, tadlis, yang tidak ada unsur muqamarah, korban dan sebagainya, yang menyebabkan pembeli akan terzalim. Begitu. Jadi itulah pekerjaan terbaik, bukan sekadar harus, malah terbaik. Kemudian ijma' ulama mengatakan bahawa jual beli itu jaiz. Diharuskan. Memang ada dalam syarak. Yes, memang ada dalam syarak dan ulama mengatakan hukumnya jaiz. Okey. Tapi di dalam soalan kata dalam SPM kan, kalau dikata hati dalilan ala masyru'iyati al-bai', dan apa-apa sajalah ala masyru'iyah, apa-apa tajuk saja selain daripada banyak ni, maka kita kena datangkan dalil kitab dan sunnah sahaja. Walaupun dalam soalan tu dia tidak tetapkan sama ada minal kitab ke dalam ataupun daripada hadis ke, maka kita kena jawab kitab dan hadis sahaja. Kalau kita jawab daripada ijma' tak ada markah, walaupun betul. Tapi kalau soalan tu kata hati dalilan minal kitab atau minal Quran ala masyru'iyati al-bai', maka wajib jawab daripada dalil kitab. Kalau kita jawab daripada hadis, maka kosong markah kerana tidak menjawab soalan. Tapi yang paling penting saya nak beritahu, dalil ijma' adalah tidak ada markah. Tidak boleh ditulislah. Tidak boleh ditulis sebagai jawapan kalau dalam perasaan SPM. Maaf Ustaz, boleh ke saya bertanya? Kalau kita lihat kan dari sudut dalil hadis, daripada hadis, kalau tengok hadis tu dia agak panjang daripada ayat Quran. Jadi mungkin ada sesetengah murid kita mungkin dia ambil
sebahagian potongan hadis. Jadi boleh atau bagaimana Ustaz? Alhamdulillah Hakim, bagus soalan tu. Sebabnya memang banyak pelajar menghadapi masalah menghafal. Dia kata dalil daripada hadis panjang kan. Kita tengok dulu, kalau seandainya dalil tu panjang, kalau ada di tengah dalil tu wajah dilalahnya. Wajah dilalah ni artinya kalimah yang menunjukkan kepada dalil kan. Boleh kita potong sampai ayat yang lengkap lah. Sama ada pada kalimah tu ataupun sehingga kalimah yang menyempurnakan makna dia. Tapi kalau tak ada wajah dilalahnya, maka kita tak boleh potong lah. Kena hafal semua. Macam dalam hadis ni, di mana wajah dilalahnya. Sila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al-kasbi atyabu afdal qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in. Tengok bain dekat ujung. Jadi nak tak nak kena hafal sampai habis. Tak dapat tidak kena ingat keseluruhan Ustaz. Wajah dilalahnya tu adalah okey. Ustaz boleh patah balik tekan atas. Wajah dilalahnya tu adalah di ujung. Faham? Ya. Ataupun kadang tu tak disebut pun wajah dilalah tu, tapi hukum tu dapat difahami secara siaqul kalam daripada hadis. Jadi memang tak boleh diringkaskan. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Ya. Seterusnya Ustaz. Okey. Ini dalil. Kemudian hukum. Tadi kita dah sentuh bahawa hukum al-bai' ialah mubah ataupun harus. Jadi mubah dan harus ni sama maksud. Kita kalau nak tulis mubahun, kalau soalan tu kata ma hukmu al-bai', kita boleh jawab mubah satu je. Okey. Boleh. Ataupun jaizun pun boleh dapat satu markah. Ataupun biasa budak akan jawab harus, itu tak boleh. Tak boleh lah. Dalam bahasa Melayu tak boleh Ustaz. Tulisan Jawi, tapi harus sebab dia biasa harus lah. Tetap Melayu. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Tapi kalau soalan dia kata bayin hukmal bai', biasa perkataan bayin dia ada bayan keterangan kan. Tapi oleh kerana di dalam buku teks kita dia ringkas begitu, mubah saja, maka tidak mungkin akan keluar soalan bayin hukmal bai'. Akan pergi kepada ma ataupun uzkur hukma al-bai'. Begitu je. Nyatakan sahajalah. Sebab kalau dia keluar soalan bayin hukmal bai', faham? Okey, cikgu yang mengajar hukum dia dengan huraian yang lebih panjang okeylah. Tapi bagaimana dengan sekolah lain kan? Betul. Begitu. Betul Ustaz. Dan tak perlu kepada baris kan Ustaz? Kalau tengok di kita punya paparan ni ada baris, tapi kalau di jawapan tak perlu. Tak perlu. Termasuklah di dalam dalil tadi kan. Kita minta kita ulang balik pada dalil tadi tu. Seandainya kita menulis jawapan dalil, yang terbaiknya kita tak ubah baris lah. Nak kalau selamat jangan tulis. Ya, betul. Kalau salah baris nanti potong markah pula. Tak Betul, pasal-pasal. je. Tak pasal-pasal. Ya, betul. Betul? Setuju? Begitu keadaannya. Baik. Jadi sebagai langkah selamat, tak perlu dibariskan. Tak perlu dibaris. Ini saya ubah barisnya supaya untuk membantu pelajar saja. Tapi untuk jawapan dinasihatkan, tak perlu barislah. Okey Ustaz. Untuk mengelakkan kesilapan teknikal. Okey, seterusnya Ustaz. Okey. Okey, kita dah tahu tentang hukum, kita dah belajar tentang dalil akan disyariatkan buy-on ni, jual beli Ustaz. Jadi Ustaz ada ke nak nilai saya, sekarang, nak tanya soalan kepada saya? Sekarang ni kita tadi dah baca tentang dalil bai' kan? Betul Ustaz. Hakim boleh tak sebutkan, boleh tak ingat balik tentang dalil masyru'iyah, pensyariatan? Boleh Ustaz. Antara dalil dari Quran tentang bai' ni ialah wa ahallallahu wa harrama riba. Betul ke Ustaz? Kalimah bai' tu tertinggal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Masya-Allah. Lengkap Ustaz. 100%. Itu kalau markah Ustaz, berapa markah Ustaz? Markah penuh. Markahnya 2 markah. Ya, 2 markah. 2/2. Tapi jangan lupa yang terbaik jangan ubah baris. Ya, nak selamat Ustaz. Ya, betul. Tapi di sini saya ada tulis surah Al-Baqarah ayat 275, itu pun tak perlu tulis dalam jawapan. Cukup dengan ayat Quran saja. Dengan ayat Quran saja. Kemudiannya sunnah an Abu Burdah
pun kalau kita tak tulis An Abi Burdah ni masih boleh dapat markah penuh, tapi dari segi adab biarlah perawi itu ditulis dengan lengkap kan. An Abi Burdah. Tapi kalau kita tak tulis An Abi Burdah tu, kita kata minal hadis suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih dapat markah penuh. Gitu. Begitu juga rawahu al-Hakim. Bukan Hakim ini. Bukan saya Ustaz. Tapi dapat berkat nama. Betul. Amin. Okay. Amin ya Rabb. Itu pun tak perlu ditulis dalam jawapan. Tapi kalau tulis terbaik. Gitu. Ada ke Ustaz soalan lain yang Ustaz ingin tanyakan kepada saya? Okey. Sekarang ni konsep al-bai' kan. Konsep bai' ni seperti dalam takrif tadi tu. Dia adalah pertukaran antara satu barang dengan barang yang lain dengan syarat tertentu kan. Jadi apabila kita nak gambarkan, katalah Hakim ada buku, masya-Allah, Hakim rajinnya. Contoh okey, saya berikan tebal Hakim. Baik. Ui, Hakim apa ni, baca dah berapa juzuk dah daripada buku ni? Separuh Ustaz. Separuh. Sampai bab tadi itulah bab muamalat saya kurang faham tadi. Ni ada lima jilid ni. Masya-Allah, hebatnya Hakim. Tebal Ustaz ya. Okey. Hakim, saya dan buku. Sekarang ni siapa nak beli barang? Contohlah saya beli buku dengan Ustaz. Saya beli buku. Okey, buku saya lah ni. Okey, ini contoh buku Ustaz lah. Saya akan beli buku dengan Ustaz. Okey. Okey. Sekarang ni saya letak buku ni dan Hakim nak beli kan. Okey. Jadi ada beberapa pihak sekarang ni, saya, Hakim dan juga buku. Ada 3 pihak lah Ustaz. Ada 3 pihak. Okey. Sekarang ni jual beli ialah muqabalah, pertukaran barang. Okey, saya bagi kat Hakim buku ni sebab Hakim nak, maka Hakim kena tukar apa? Contoh saya bagi duit lah. Dah siap duit. Kita memang dah bersiap sedia Ustaz. Okey. Okey. Terima kasih Hakim, dapat duit saya, kaya saya. Maka jadilah jual beli Ustaz. Okey, sekarang saya dapat duit, Hakim dapat buku. Jadi itulah dimaksud dengan muqabalah. Pertukaran. Tapi tak cukup lagi. Takkan tukar-tukar macam tu? Apa lagi Ustaz yang perlu? Apa? Iaitu adakah ijab dan qabul? Yes, pandai Hakim. Mesti ada persetujuan. Redha di antara dua pihak. Ya, betul. Persetujuan tu ditunjukkan melalui ijab dan qabul. Ijab tu apa? Terima, serah, dan qabul tu terima. Okey, baik Ustaz. Jadi itulah jual beli yang perlu kita lakukan. Antaranya kena ada redha antara kedua belah pihak. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika, boleh ke? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.